Tuan-tuan, sampai di tengah perjalanan Nabi tiba-tiba dahaga. Nabi tanya Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, ada ayat?" Kita kalau kawan kita tanya masa kita duduk dengan dia, ada pen dah pen. Kalau pen tu kita tak ada, apa kita kata? Tak ada. Senang sebab kawan nak tanya. Kalau orang yang hampir yang lebih rapat dengan kita, kalau ayah kita tanya, "Bang, pen dah?" Kita pun kata, "Ayah, tak ada." Tuan-tuan, tunggu nak kena menyepak. Biasa macam tu, kita akan cari. Walaupun kita tak ada pen tu, kita akan cari sampai dapat untuk bagi kan. Bukan takut menyepak tu, tapi sayang. Walaupun risau juga. Tuan-tuan, Nabi SAW ketika bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada air dah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika tu tak ada air. Tak ada. Dengan dia memang tak ada air masa tu. Kerana Nabi minta tu, dia cari sampai dapat. Dapat semangkuk. Bila dapat semangkuk, bagi kat Nabi SAW. Nabi ambil mangkuk yang berisi dengan susu tadi. Nabi minum. Bila Nabi minum, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Fasyariban Nabi hatta wartawaitu ana. Nabi minum air tu, aku yang hilang dahaga, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang minum air tu Nabi, tapi yang hilang dahaga aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Ini cinta. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan. Hakikatnya Allah yang himpunkan kita, bukan kerana kelapangan masa kita, kemampuan kesihatan tubuh badan kita, kehendak, keinginan, jazbah daripada hati kita, tetapi hakikat kata para ulama ni taufik daripada Allah. Berapa ramai orang yang ada niat untuk berubah jadi baik duduk dalam majlis ilmu, sampai hari ini Allah Ta'ala masih biarkan mereka dalam longkang kekotoran maksiat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita ni satu perkara yang sangat besar. Nabi SAW ialah manusia yang paling risaukan umat ni, dan Nabi Allah utuskan untuk menjadi perantara antara keadaan ghaib dan alam zahir yang nampak. Tuan-tuan, banyak benda kita tak nampak dalam dunia ni. Satu orang wanita datang jumpa dengan satu orang ulama, satu orang tabi'in, Al-Imam Zunnun Misri rahimahumullah ta'ala anhu. Duduk dengan Imam Zunnun Misri, ditanya, "Wahai Imam, wahai Zunnun Al-Misri, boleh tak sifatkan aku syurga? Ceritakan kepada aku tentang syurga." Al-Imam Zunnun Misri beritahu, "Kamu bertanyakan satu soalan. Ma ainun ra'at, perkara yang aku sendiri, mataku sendiri tak pernah tengok. Ma uzunun sami'at, yang telingaku sendiri tak pernah dengar, yang ini berkenaan hakikat apa yang ada kat dalam tu. Tapi kerana kamu tanya juga, aku akan ceritalah daripada apa yang Allah firman dan apa yang Nabi SAW sampaikan." Makna dia, tuan-tuan, kita tak tahu apa tentang akhirat melainkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan ke dalam Al-Quran, itulah saja berkenaan apa yang ada daripada ilmu negeri akhirat kita. Apa kata Imam Zunnun Misri? Mula-mula sekali dia baca sebuah ayat. Tuan-tuan semua pun dah hafal ayat ni. Dulu ada jemaah ikut pergi umrah hari Jumaat pagi lepas sembahyang rakaat pertama solat subuh, tuan-tuan, dia Imam Sudais dekat Mekah. Lepas baca Fatihah hari Jumaat pagi tu tahun 2018 sebelum corona, Imam Sudais pagi Jumaat tu lepas solat subuh, lepas Fatihah, dia baca surah Lail. Dia tak baca surah Sajdah. Jadi pakcik dia kata, "Ustaz,
Apa sudah tak hafal sajdah? La ilaha illallah, kata sudah pula tak hafal sajdah. Tuan-tuan, sajdah bukan hanya untuk dihafal dan dirutinkan bacaan sahaja, tetapi untuk difahami makna hakikat yang Allah nak sampaikan daripada surah. Kita bangkit daripada sujud, ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan berkenaan benda yang kita tak nampak, yang sampai satu masa nanti kita akan tengok dengan mata kepala kita sendiri. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada siapa pernah nampak. Fala ta'lamu nafsum ma, tak ada satu jiwa pun pernah tahu apa yang Allah sembunyikan di belakang mata dia, yakni daripada perkara akhirat, syurga dan neraka, daripada balasan yang dia buat daripada kehidupan dunia. Satu patah perkataan, satu langkahan kaki ke atas satu kebaikan, setiap daripada amal yang kita buat ke atas dunia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua Allah kata, walaupun sebesar biji sawi, Allah akan balas ke akhirat nanti. Tuan-tuan, kita tak nampak akhirat, maka Allah telah utuskan Nabi untuk nampakkan kita, fahamkan kita tentang sebuah kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia, yang tak mampu kita nak bandingkan dengan ilmu matematik ini. Satu, bahagi ketidakterhinggaan. Tuan-tuan dulu ingat tak matematik? Tingkatan 4, tingkatan 5 kita belajar matematik tambahan, dia ada bab ketidakterhinggaan. Kalau ingat lagi, kalau tak ingat tuan-tuan buka buku anak-anak. Infinity, ketidakterhinggaan. Kalau satu bahagi ketidakterhinggaan, infinity 8 terbalik. Berapa nilai dia? Kosong. Orang selalu confuse. Tuan-tuan, kalau satu bahagi kosong apa? Oh, dia kata kosong. Satu bahagi kosong, macam mana boleh kosong? Segelas ayam diberikan kepada kosong orang. Ayat tu duduk kat situ sampai bila-bila kan? Satu kalau bahagi kosong, infinity, ketidakterhinggaan. Sebab apa? Dia tak akan habis, dia akan kat situ sampai bila. Ini satu yang kosong, nak fahamkan matematik ni. Tapi ni bukan cerita satu bagi kosong. Satu ialah absolute value, nilai, yakni dunia yang ada awal, yang ada akhir. Ini dunia. Tapi akhirat, satu kehidupan yang Allah Ta'ala ciptakan ketidakterhinggaan, yang mana disitulah kehidupan yang kalau masuk syurga sampai bila-bila dia akan ada dalam syurga. Orang yang masuk syurga takkan mati lagi lah. Suatu Nabi SAW cerita kepada para sahabat tentang akhirat, sehingga sahabat memahami akhirat lebih daripada kehidupan dunia. Satu orang sahabat Nabi Rabi'i bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu dihantar oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi bertemu dengan Rustum, general tentera Rom, dan sampai di depan istana Rustum. General tentera Rom, dia tahu orang Islam kalau masuk, dia akan masuk dalam keadaan takkan tunduk hormat pada mana-mana raja, kerana kita hanya tunduk pada Allah. Kita takkan rukuk, kita takkan sujud pada manusia. Apa yang Rustum kata? Rustum kata dekat menteri dia, saat dia akan datang
perwakilan daripada Badui ni turunkan pintu supaya dia masuk, dia tunduk. Tuan-tuan, benda ni terjadi sama sekarang. Kalau tuan-tuan pergi Mesir ziarah Fir'aun, tak ada orang pergi Mesir ziarah kubur Fir'aun? Ada orang kan pergi ziarah kubur Fir'aun kat Mesir, pergi piramid, bayar untuk masuk ziarah kubur Fir'aun. Ada orang tanya, ustaz boleh sedekah Fatihah kat mayat Fir'aun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa punya soalan ni? Allah tinggalkan jasad tu untuk kita tengok orang. Makhluk yang menzalimi diri dia sendiri dan membawa manusia hancur dengan kezaliman dia. Nabi Musa AS buat dakwah dalam keadaan mukjizat demi mukjizat dibentangkan di depan Fir'aun laknatullah alaih. Sehingga Allah perintahkan kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa AS, فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Allah perintahkan untuk Nabi Musa AS hijrah daripada Mesir, bawa kaum dia ratus ribu orang tinggalkan bumi Mesir di kalangan Bani Israel. Fa'asri bi'ibadi laylan, dan bergeraklah pada waktu malam. Innakum muttaba'un, kalian semua akan dikejar. Allah cerita apa jadi kat Fir'aun? Watrukil bahra rawan innakum jundum mughraqun kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Tuan-tuan, mereka yakni Fir'aun, Allah beritahu ialah makhluk-makhluk yang telah menghancurkan diri mereka dan sanggup meninggalkan kebaikan syurga. Kerana nak dunia syurga itulah perkara yang mereka kejar-kejarkan, sehingga Allah beritahu kebaikan daripada taman-taman syurga semua mereka telah tinggalkan. Habis tak ada apa, dan khalas, mati, selesai kehidupan Fir'aun. Hari ni kita ziarah makam dia, tuan-tuan. Makam Fir'aun sekarang ni mereka tundukkan pintu kan, mereka tundukkan apa nama tempat nak masuk. Supaya apa? Kalau nak masuk kena tunduk sampai lah, tuan-tuan. Kesombongan Fir'aun masih lagi ada. Fir'aun dah mati dah, orang jaga dia tu punyalah nak suruh hormat masuk. Nak masuk kena bayar, lepas tu nak ziarah kena tunduk. Jadi kita kalau orang Islam, kalau tuan-tuan ada tangin, tak payahlah tangin pergi ziarah Fir'aun. Daripada tuan-tuan pakai duit ziarah Fir'aun, baik pergi ziarah Rasulullah dekat Madinah, pakai duit ziarah Madinah tak apa. Daripada pakai duit pergi ziarah Fir'aun dah tak apa, Ustaz, duit lebih banyak. La ilaha illallah, bagi kat surau masjid tak apa, lepas bina bangunan-bangunan. Tapi nak pi juga, kalau nak pi juga masuk, tuan-tuan, buat macam Rabi'i bin Amir buat. Kita ikut apa yang sahabat buat dikala sahabat berdepan dengan masalah ni. Ketika mana Rabi'i bin Amir melihat daripada pintu rumah, yakni istana Rustum tu rendah, dan dia terpaksa tunduk. Dia tak tunduk, apa dia buat? Dia masuk pungkok dulu. Dia pusing belakang, pungkok masuk dulu. Tuan-tuan boleh bayang tak orang ada tunggu dia masuk, tiba-tiba main pungkok dulu. Oh, tuan-tuan, Rustum merasa tercabar. Orang-orang pembesar-pembesar dia pun dah jadi marah. Dia kata, wahai Rustum, kita perhabis je orang Islam ni, kita perhabis je orang Arab Badui ni. Tengok betapa dia hina kita. Masuk ribus, tuan, dia ribus. Lepas ni kita kalau siapa nak tangin ziarah makam Fir'aun, sat-sat berfikir sat. Kalau nak pergi juga, kita masuk gear ribus dan pungkok masuk dulu, biar ada muka Fir'aun. Orang yang Allah hina dalam Quran, kita hina dia. Tuan-tuan, sampai saja depan Rustum, pembesar-pembesar dia kata kita habis. Rustum kata, sat-sat, kita dengar dulu apa yang dia nak kata. Apa yang dia nak sampaikan? Wahai orang Arab Badui, apakah kamu tak berpuas hati dengan apa yang kami siapkan untuk kalian daripada makanan? Akan kami tukar dengan makanan yang lebih baik. Kalau kalian tak puas hati dengan kedutaan perwakilan kami, akan kami ganti dengan orang yang lain. Apa yang kalian nak? Dah, balik. Rabi'i bin Amir tak cakap panjang.
Mereka ialah orang yang memahami makna dan maksud Nabi diutuskan di atas muka bumi walaupun setelah kewafatan Rasulullah. Perang ni ialah perang Qadisiyah. Perang ni berlaku jauh lepas Nabi wafat di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Antara peperangan yang sangat mencemaskan Sayyidina Umar, kerana peperangan Qadisiyah inilah Sayyidina Umar Al-Khattab hari-hari tunggu di tepi kota Madinah, nak tunggu macam mana apa berita perang Qadisiyah, Islam menang ke tak lagi. Tuan-tuan, perwakilan yang dia hantar ialah Sayyidina Rib'i bin Amir. Tuan-tuan ingat nama sahabat ni. Lepas ni kalau susah sangat nak ingat, ada anak ada cucu buh nama Rib'i. Sebab kita tengok dia, kita teringat Sayyidina Rib'i. Rib'i bin Amir bukan sahabat yang kaya, bukan sahabat yang badan tegak-tegak macam Sayyidina Umar Al-Khattab, macam Sayyidina Ruqanah radhiyallahu ta'ala anhu. Tak. Dia kecil kurus. Dia ada pedang. Pedang dia sarung pun tak ada. Hujung pedang dia patah, main sangkut dia kena tali dekat pinggang. Dia tak ada kain untuk buat sorban, tetapi kerana nak ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil tali ikat kepala dia sebab nak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berjalan berseret pedang tu dekat atas tanah, kerana rendahnya Sayyidina Rib'i, orang macam ni Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas hantar jumpa Rustum. Dia mungkin kecil, tetapi hati dia besar. Dia mungkin nampak miskin, tapi jiwa dia kaya. Kerana mereka ialah orang yang memahami agama dan kehidupan akhirat. Bila Rib'i bin Amir kata macam tu, apa yang kalian nak? Sikit je yang disebut oleh Rib'i bin Amir yang menggoncangkan istana Rustum. Apa kata Rib'i? Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, wa min jawril adyan ila adlil islam, wa min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kata Rib'i bin Amir, Allahu ta'athana, Allah yang hantar kami. Kami bukan singgah, kami bukan mai, tapi Allah yang hantar kami linukhrija man sya', untuk keluarkan siapa-siapa yang Allah kehendaki, min ibadatil ibad, daripada mengabdikan diri sesama hamba, ila ibadatillahi wahdah, hanya kepada untuk mengabdikan Allah Tuhan yang Maha Esa. Wa min jawril adyan, daripada kekejaman agama-agama, ila adlil Islam, kepada keadilan Islam, min diqid dunya, daripada kesempitan dunia, ila si'atid dunya wal akhirah, kepada keluasan dunia dan akhirat. Sahabat mereka duduk atas dunia, kaki mereka berjalan atas dunia, tetapi jantung hati mereka dah dalam syurga. Mereka nampak dunia, tetapi sayup mata mereka sehingga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat. Mana sifat ni daripada kita hari ni? Mana sifat sahabat ni daripada umat ni hari ni? Mereka ialah orang yang memahami hakikat kehendak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bercakap tentang akhirat sehingga akhirat lebih diyakini daripada mereka, daripada kehidupan dunia. Saya sendiri, kita lagi yakin dunia sebab hari-hari kita hidup dengan dunia. Kita nampak dunia, kita sembang banyak pasal dunia. Tuan, hari ni dunia, bila kita sembang dunia masuk hati. Suatu ulama selalu kata, dekat dunia ni banyakkan sembang akhirat, kerana mungkin hari ni akhirat cuma cerita-cerita untuk kita. Tapi bila kita semua dah mati kat akhirat nanti, dunia ni pula akan jadi cerita-cerita kat sana. Masa kat dalam syurga nanti kita akan sembang-sembang kat dalam syurga pasal apa yang jadi kat dunia. Ingat lagi tak dulu? Ingat dulu kita duduk dekat Sentua. Betul, Sentua. Tuan-tuan, daripada pagi tadi saya dah hafal nama Sentua. Tuan-tuan, Nabi SAW nampak apa yang kita tak nampak. Sebab tu para sahabat ridwanullahi ajma'in kalau duduk dengan Nabi, mereka sangat bahagia, hati mereka tenang, kerana mereka ialah orang yang mendapat ketenangan daripada jantung manusia yang paling tenang dalam dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Musnad Ahmad menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Sayyidina bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ubadah bin Samit ni satu orang sahabat Nabi. Satu hari dia duduk dengan para sahabat yang lain, dia kata, "Qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah berkata kepada kami, "Inna awwala ma khalaqallah al-qalam." Benda pertama sekali yang Allah Ta'ala ciptakan ialah pen. Makhluk pertama yang Allah ciptakan pen. Dan Allah Ta'ala bagi tahu kepada pen tu, uktub, sekarang tulis. Pen tu tanya balik pada Allah, "Ya Rabbi, madza aktubu?" Wahai Tuhanku, apa benda aku nak tulis? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan tulis semua kulli syai'in, yakni muqadiran, semua takdir-takdir tulis daripada awal hatta taqumus sa'ah, sehingga kiamat kehancuran datang. Tuan-tuan, suatu Allah Subhanahu wa Ta'ala bila bela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi buat dakwah, Nabi kena hina, Nabi kena maki, orang kata Nabi gila. Orang kata Nabi gila. Siapa nak bela Nabi ketika tu Allah Ta'ala sebut apa? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Surah apa? Al-Qalam. Allah Ta'ala hadiahkan untuk kita dalam Quran sebuah surah yang nama dia pen. Dan Allah Ta'ala bersumpah pula, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pen dan apa yang mereka tulis. Yakni apa yang telah dituliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, demi nikmat Tuhanmu kau tak gila. Nabi buat dakwah seorang-seorang. Di saat manusia mensyirikkan Allah, Nabi seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat manusia menceritakan hakikat dunia, Nabi menidakkan hakikat dunia dan Nabi menceritakan hakikat negeri akhirat. Sehingga ramai di kalangan para sahabat yang awal memeluk Islam merasakan siksaan yang sama yang Nabi rasa. Mereka melalui kehidupan mujahadah yang sangat susah. Dan yang berada bersama mereka yang paling teruk payah melalui ujian di kalangan orang lelaki ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan dia memiliki kepahaman agama yang paling hebat di kalangan semua para sahabat. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata, aku cemburu tu Sayyidina Ali. Aku selalu dengar Nabi sebut, dakhaltu ana wa Umar wa Abu Bakar, kharajtu ana wa Umar wa Abu Bakar. Aku, Abu Bakar, Umar masuk. Aku, Abu Bakar dan Umar keluar. Sayyidina Ali kata, aku cemburu sangat sebab aku sering kali mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di mana ada Nabi mesti ada dua sahabat ni. Mana ada Nabi, itu ada dua sahabat ni. Cemburunya sahabat kepada sahabat yang lain dalam agama bukan menghadirkan iri hati, dengki, tak. Jauh lepas Nabi SAW wafat, Sayyidina Umar Al-Khattab jadi Amirul Mukminin, mai ketuk rumah Sayyidina Ali karramallahu wajah, ketuk pintu rumah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali buka pintu, tengok, ya Amirul Mukminin, kalau ada apa urusan nak jumpa aku, panggil aku mai, kenapa tak payah susah-susah mai rumah aku. Wahai Amirul Mukminin, mai masuk mai. Sayyidina Ali mempersilakan Sayyidina Umar masuk dalam rumah. Sayyidina Umar duduk. Masa tu dalam rumah Sayyidina Ali ada 3 orang anak Sayyidina Ali kecil-kecil. Bukan anak Sayyidatuna Fatimah Zahra, tapi anak Sayyidina Ali bersama isteri yang lain. Sayyidina Ali karramallahu wajah wafat, 4 orang bini dia, 12 orang hamba. 3 orang anak-anak Sayyidina Ali yang kecil-kecil duk berlari keliling. Sayyidina Ali panggil, mai sini, mai. Salam dengan pak cik kamu ni. Mai 3 orang anak kecil lelaki tu, dia bersalam dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ini nama dia Abu Bakar bin Ali. Hak ni nama dia Umar bin Ali. Hak ni nama dia Uthman bin Ali. Nangis Sayyidina Umar dengar. Wahai Ali, sayangnya engkau dengan kami ni, sampai anak engkau pun letak dengan nama-nama kami. Ni sahabat.
hati mereka mencintai dan hati mereka benar dalam cinta. Kita kata sayang juga kat kawan kita. Masa anak kita lahir, kita nak buh nama, ini kalau buh nama Kamal, tak ingat dulu ada seorang kawan Kamal tu teruk dia punya UPSR 5E tu. Ni saya buh nama Kamal 5E juga sat gini. Nak buh nama Ayub, nama elok lah Nabi ni. Kata Ayub ni dulu hak lompat madrasah kerak Ayub mah. Kita punya fikir sikit punya panjang. Sebab apa? Duk teringat keburukan kawan-kawan ni. Para sahabat ridwanullahi ajma'in, mereka sayang sungguh. Dan mereka sanggup mati untuk keadaan kawan-kawan, sahabat mereka. Tuan-tuan, Sayyidina Ali cemburu pada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cemburu pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka ialah orang yang berada di depan Rasulullah dalam perjuangan Nabi sebagai benteng Nabi SAW. Orang sampai tak mampu nak buat apa-apa pada Nabi kerana hati mereka terlampau mencintai Nabi. Tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah, alhamdulillah Allah beri kesempatan tuan-tuan, bulan 7, bulan 8, bulan 9 hari itu sampai sampai awal bulan 10 Allah pilih duduk dekat tanah suci 3 bulan. Lepas 3 bulan nak kena cop sikit Albania. Itu masih masuk baliklah ke Madinah. Banyak tempat sirah yang kami jejak. Kalau bawa jemaah umrah tak mampu nak pi sebab naik bah. Lepas tu jemaah ramai kita nak handle. Tapi sebab ni pi sendiri dengan kawan-kawan tuan, habis ceruk. Kita tengok mana ada riwayat dalam sirah, mana ada dalam tulis dalam kitab kisah dan peristiwa. Kita pi setiap tempat-tempat ni sebab apa? Nak menelusuri kisah-kisah ni, nak tengok sendiri di mana Quran ni turun, di mana hadis ni Nabi sebut, di mana peristiwa ni berlaku. Kita pi satu-satu tempat. Di Wadi Qudait. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tarik pada Mekah nak pergi Madinah, ada setengah masuk Mekah dulu, ada setengah masuk Madinah dulu kalau pergi buat umrah. Kalau tuan-tuan selesai umrah dulu di Mekah, tuan-tuan nak pergi Madinah, tuan-tuan akan lalu Wadi Qudait. Biasa masa tu pakat tidur orang dalam bah. Dengan mutawih pun syahid. Biasanya sebab Wadi Qudait ni nak keluar daripada kota Madinah, lepas sikit daripada Allah betul, nak keluar sikit daripada Mekah. Keluar daripada Mekah nak ke Madinah, dia lalu Wadi Qudait. Dia ada 2 simpang, sama ada ikut jalan laut ataupun ikut jalan tengah. Biasanya bahkan ikut jalan tengah sebab jalan tengah ni dekat nak sampai ke Madinah. Tapi kalau ikut jalan laut, tuan-tuan akan sampai ke Badar dulu sebelum sampai ke Madinah. Tapi persimpangan tu ialah Wadi Qudait. Apa ada kat situ? Dekat situ menyaksikan satu peristiwa mukjizat pertama Rasulullah ketika Nabi keluar berhijrah. Nabi berhijrah bukan 1 Muharram. Kita sambut hijrah 1 Muharram. 1 Muharram ialah hari sahabat yang pertama keluar hijrah. Nabi antara yang terakhir keluar hijrah. Nabi keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada tanggal 27 hari bulan Safar. Daripada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi tak menuju ke arah Madinah. Nabi patah balik ke bawah. Nabi naik atas Jabal Thur. Tuan-tuan, kalau mampu lah lepas ni, kalau pergi umrah, kalau larat tuan-tuan, bawa lah kasut sukan sikit, track shoot, cuba panjat Jabal Thur. Saya cuba nak naik saja 3 jam. Nak naik saja 3 jam. Hak ni hak umur tarani. Saya teringat Nabi masa panjat Jabal Thur umur 53, Sayyidina Abu Bakar Siddiq umur 51. Okey, tak apa lagi. Hak naik bukan 2 orang. 2 orang naik duduk dalam gua Thur 3 hari, 27 hari bulan, 28 hari bulan, 29 hari bulan, duduk dalam Ghar Thur. Ghar Thur ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecil kan. Kalau tuan-tuan masuk, dulu lepas kata boleh muat 2 orang, lah ni boleh muat 4 orang. Sebab berlaku sedikit renovation dekat dalam gua. Gua tu boleh pun renovate kan. Tuan-tuan kalau masuk ada tile kan. Orang Pakistan dah buat tile dekat dalam gua Thur. Lepas tu lepas tebuk lubang belah sana.
Maknanya boleh masuk ke sana, boleh masuk ke sini. Renovate supaya senang sikit orang nak ziarah untuk orang Pakistan yang kerja. 3 jam sampai ke atas. Kami duduk dalam gua tu sejam. Tak larat duduk. Orang tak ada. Bulan 7 orang tak ada. Orang Malaysia tak boleh mai. Kami mai guna travel visa business. Visa business masa tu nak buat satu visa 10,000. Sebab nak pi sangat 10,000 buat. Masa tu vaksin tak diwajibkan lagi tuan. Sampai sana kena kuarantin seminggu. Di sana dengar wajib vaksin, kelang kabut kat sana. Tuan-tuan, nak turun pula 3 jam lagi. Saya cuma terbayang Nabi naik umur 53 tahun, Abu Bakar Siddiq umur 51 tahun. Ni siapa dia yang hantar makanan naik turun? Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Perempuan satu perkara lagi teruk masa tu dia mengandung 7 bulan. 7 bulan bukan perut kecil tu, perut besar dah 7 bulan. Apa tugas Sayyidatuna Asma? Tugas dia ialah angkut makanan daripada bawah, daripada rumah, siap makanan untuk Rasulullah, buat naik atas tuan-tuan. Sorok bawah perut, bawah perut dia besar, pakai baju besar supaya orang tak perasan Sayyidatuna Asma pi dekat Jabal tu. Kami naik 3 jam, kami tak tahu macam mana Sayyidatuna Asma naik. Kita duk naik Jabal Nur, Gua Hira, kita rasa champion ni. Sejam naik. Lepas tu kita rasa Masya Allah, sampai ke atas akhirnya. Tuan-tuan, rupanya Jabal tu sekali naik tunggu 2-3 tahun pula nak naik. La ilaha illallah. Tuan-tuan, saya tak boleh bayang. Saya tu nak Asma bukan setakat tu. Satu ketika dia nak hantar naik makanan kat atas tu, tali nak ikat makanan tak ada. Dia koyak yang tali pinggang, kain tali pinggang jadi 2. Dan Nabi melihat keadaan Sayyidatuna Asma punya nak khidmat Rasulullah, punya nak khidmat ayah dia, dalam keadaan korbankan kain dia, ikat, guna kain yang ada pada badannya, potong jadi 2. Nabi gelar dia Zatin Naqatain, pemilik 2 tali. Sampai lah kalau kita panggil Sayyidatuna Asma, panggilan dia apa dia? Zatin Naqatain, pemilik 2 tali. Bawa makanan, hari dia nak bawa makanan, ada sehari tu Abu Jahal mai rumah. Abu Jahal mai rumah, tanya, bapak engkau mana? Apa dia kata? Ma adri syai', aku tak tahu apa. Tuan-tuan, bukan Abu Bakar tak tinggalkan dia, Abu Bakar sepak dia. Abu Bakar sepak dia, pengsan je tu. Mangkit jaga pada pengsan, terus siap makanan, lari di atas Jabal tu. Abu Bakar siapkan anak dia seorang lagi, Sayyidina Abdullah. Apa kerja Sayyidina Abdullah? Dia ni mata-mata Nabi SAW. Kerja dia pergi Darun Nadwa, keliling kota Mekah, tengok keadaan kota Mekah. Lepas tu lari naik dekat Jabal tu, jadi pemberita Nabi. La ni berlaku macam ni, la ni berlaku macam ni, orang Quraisy tengah macam ni. Berita Mekah diketahui oleh Rasulullah daripada anaknya Abu Bakar yang lelaki. Ini orang yang kedua. Pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar Siddiq, yang ketiga Sayyidatuna Asma, yang keempat Abdullah bin Abu Bakar. Orang yang kelima yang terlibat dalam hijrah Nabi SAW, nama dia Sayyidina Amir bin Fuhairah. Tuan-tuan, kalau lupa ni saya punya cara lah, kalau agak tak risau lupa nama sahabat tu, buh nama cucu. Seorang nama Amir Fuhairah. Siapa nama Amir bin Fuhairah? Baru tengok, cerita dia macam ni. Ada anak kawan saya nama Ukasyah Mihsan. Sebab punya dia nak teringat cerita Ukasyah bin Mihsan, yang minta, yang ketika Nabi sebut dalam sebuah hadis, di kalangan umat aku 70,000 akan masuk syurga tanpa hisab. Ukasyah kata, ya Rasulullah, doakan aku di kalangan mereka. Nabi doa. Bila Nabi doa Ukasyah di kalangan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, seorang lagi sahabat bangun, ya Rasulullah, doakan aku juga. Nabi kata, sesungguhnya Ukasyah telah mendahului kamu terhadap doa ini. Dah, halas. Ukasyah bin Mihsan syahid dalam peperangan menentang Tulaiha
Al-Asadi yang mengaku sebagai Nabi ketika di bawah pimpinan Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, Amir bin Fuhairah, dia ni khadimnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia diseksa ketika masuk Islam. Abu Bakar Siddiq beli dia, Abu Bakar Siddiq merdekakan dia khidmat Abu Bakar Siddiq. Dia antara orang yang sangat untung. Sebab apa dia untung? Sebab tugas dia ketika mana peristiwa hijrah Nabi, ketika Nabi 3 hari dalam Jabal Thur, kerja dia ialah bawa kambing, gembala kambing, padam tapak kaki Sayyidatina Asma, padam tapak kaki Abdullah, padam tapak kaki Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, bawa kambing tu naik sampai atas, perah susu kambing bagi Nabi minum. Ini kerja Amir bin Fuhairah radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang keenam yang terlibat dalam peristiwa hijrah Nabi ialah Abdullah bin Uraiqid. Dia ni seorang yang belum Islam masa tu. Dia dilantik, dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi Google Maps, penunjuk jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, daripada Mekah nak pergi Madinah lebih kurang 410 km, lebih kurang. Tapi perjalanan hijrah Nabi bukannya straight. Abdullah bin Uraiqid, bila kita buka dalam kitab Muallim Madinah berkenaan perjalanan hijrah Rasulullah, Abdullah Uraiqid bawa Nabi berjalan zigzag sampai ke kota Madinah. Dan anggaran perjalanan Nabi ketika peristiwa hijrah hampir 800 km kerana perjalanan tu. Nabi SAW ketika peristiwa hijrah bawa 4 orang. Yang pertama Nabi sendiri. Tadi 6 orang terlibat kan, tapi dalam perjalanan cuma 4 orang saja yang ikut, 2 orang tinggal. Yang pertama Sayyidina Rasulullah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang ketiga Sayyidina Amir bin Fuhairah, yang keempat Sayyidina Abdullah bin Uraiqid. Dia masuk Islam lambat sikit. Abdullah bin Uraiqid orang yang faham jalan-jalan situ, dan dia jadi dalil penunjuk jalan. 3 orang ni ikut. Tuan-tuan, 29 hari bulan Safar Nabi turun daripada Jabal Thur dan mula bergerak ke arah Madinah. Tempat persinggahan pertama Nabi ialah Wadi Qudais. Dekat-dekat dengan kawasan Wadi Qudais tu, persimpangan tu ada satu padang pasir. Lah ni dah tak ada dah kemah tu. Dulu ada satu kemah di tanda. Nama kemah tu ditulis kat situ Ummu Ma'bad. Tuan-tuan bisa dengar ada nama Ummu Ma'bad. Sayyidatuna Ummu Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, masa Nabi sampai kat situ, dia seorang dalam kemah. Suami dia tak ada, sebab suami dia bawa kambing-kambing untuk digembalakan. Nabi SAW bersama dengan rombongan hijrah ni masuk. Sampai sana Abdullah bin Uraiqid bagi tahu ada apa-apa makanan, kami lapar. Kata Ummu Ma'bad, kami tak ada apa-apa makanan. Dan Nabi nampak ada seekor kambing yang berada di penjuru kemah, yang dalam keadaan kambing tu mengelepek. Kambing tu nak mangkik pun tak larat. Kambing-kambing lain semua ikut tuan dia Abu Ma'bad pergi makan. Kambing ni dah tak larat dah, kambing bencin. Kambing ni tunggu nak syahid dah. Nabi tengok kambing tu, Nabi beritahu dekat Ummu Ma'bad, boleh tak kita nak kambing tu Ustaz? Ummu Ma'bad pun kata ambil. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah memberikan kepada dia satu kefahaman yang lebih daripada orang lain. Dia faham mansyahnya Rasulullah. Nabi SAW belum suruh, dia tahu dah apa nak buat. Ni Abu Bakar Siddiq. Bila Nabi bagi isyarat Nabi nak kambing tu, maka Abu Bakar Siddiq dah tahu dah nak buat apa. Ini Sayyidina Abu Bakar, ini betul-betul sahabat, ini betul-betul teman karib Rasulullah. Terus dia minta apa? Dia minta satu talam, satu tempayan. Ya Rasulullah ni, dan Nabi telah usap dengan bismillah tempat susu kambing pencin tadi. Tuan-tuan, tempat susu tu kembang menitik-nitik susu keluar. Nabi perah. Sayyidina Abu Bakar minum, Nabi SAW minum, Abdullah bin Uraiqid minum, dan juga Amir bin Fuhairah minum. Selesai lepas minum, Nabi perah lagi sampai penuh tempayan tadi, dan Nabi tinggal. Dan Nabi SAW meninggalkan khemah Ummu Ma'bad dengan mukjizat. Itu mukjizat pertama tuan-tuan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Abu Ma'bad balik, tengok tempayan tu penuh dengan susu.
Dia tanya Ummu Ma'bad, daripada mana mai susu ni? Ummu Ma'bad tunjuk tu kambing tu. Tuan-tuan, berubah muka Abu Ma'bad. Dia kata, wahai Ummu Ma'bad, tolong katakan kepada aku satu perkara yang betul. Apa? Kamu cakap susu mai daripada kambing ni. Kambing ni mangkit pun tak larat. Kata Ummu Ma'bad, aku telah didatangi oleh beberapa orang tadi bersama dengan mereka seorang lelaki yang sangat berkah. Abu Ma'bad tu duduk. Yang ada dalam kepala otak yang diceritakan dalam riwayat apa? Dia terfikir terus yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang riuh di kota Makkah, yang siapa dapat tangkap dia hidup ataupun mati 100 ekor unta. Kata Abu Ma'bad, sifatkan aku bagaimana keadaan rupa lelaki ini. Antara riwayat yang lengkap, yang detail berkenaan dengan sifat Rasulullah ni, Ummu Ma'bad cerita panjang. Saya bukan nak fokus pada benda tu. Antara yang saya kagum perkataan Ummu Ma'bad kepada suami dia, lelaki ni wasimun qasim. Wasim, apa makna wasim? Mata, mulut, hidung, telinga, badan dia, tuan-tuan, setiap yang ada kejadian pada diri dia perfect. Mata tu kena dengan hidung yang macam tu, mulut tu kena dengan bibir yang macam tu. Keadaan sempurna. Lelaki yang sangat-sangat handsome, qasim. Sekali tengok, ya Allah, handsome-nya. Tengok tempat lain, tengok pula makin handsome. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tinggal kemah Ummu Ma'bad. Tuan-tuan, biasa kambing, biasa tuan-tuan belah kambing, kambing biasa berapa tahun hidup? Biasa maksimum lah kalau kita tak makan kambing tu lah, kita biar saja, tak tengok dia mati sendiri. Biasa kambing berapa tahun hidup? 8 tahun atau 9 tahun? Adakah kambing berusia 35 tahun? Kambing saya insya-Allah tahun depan umur 60 pincin lah. Tak ada. Kan ada. Tuan-tuan, kambing besar saya rasa 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun insya-Allah. Tuan-tuan, kambing Ummu Ma'bad yang Nabi sentuh tadi, tuan-tuan, yang menggelepek, yang nak syahid tu, meninggal zaman Sayyidina Uthman. Meninggal di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Dia punya berkat sentuhan Nabi. Daripada peristiwa hijrah tu, zaman Sayyidina Uthman baru meninggal kambing ni. Allahu akbar. Lepas daripada kemah Ummu Ma'bad, tuan-tuan, perjalanan ni cukup panjang. Saya cuma nak cerita tentang Abu Bakar Siddiq ya. Macam mana keadaan kefahaman agama dan cinta yang ada dalam hati dia menjadi asbab dia paling reti, dia paling faham kehendak Allah dan Rasul. Tuan-tuan, sehinggalah lepas daripada Wadi Qudayd, lepas daripada peristiwa Suraqah bin Malik, lepas daripada bertembung dengan menantu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam balik berniaga, berselisih dengan Rasulullah sampai ke Mekah. Ketika tu barulah Sayyidatuna Aisyah, baki-baki di kalangan ahli keluarga Nabi dan para sahabat gerak berhijrah di kalangan orang-orang yang terakhir peristiwa hijrah. Tuan-tuan, sampai di tengah perjalanan Nabi tiba-tiba dahaga Nabi tanya Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, ada ayat. Kita kalau kawan kita tanya masa kita duduk dengan dia, ada pen. Kalau pen tu kita tak ada, apa kita kata? Tak ada. Senang sebab kawan nak tanya. Kalau orang yang hampir, yang lebih rapat dengan kita, kalau ayah kita tanya, bang, pen dah? Kita pun kata, ayah, tak ada. Tuan-tuan, tunggu nak kena menyepak. Biasa macam tu, kita akan cari. Walaupun kita tak ada pen tu, kita akan cari sampai dapat untuk bagi kan. Bukan takut penyepak tu, tapi sayang. Walaupun risau juga. Tuan-tuan, Nabi SAW ketika bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada air dah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika tu tak ada air. Tak ada. Dengan dia memang tak ada air masa tu. Kerana Nabi minta tu, dia cari sampai dapat. Dapat semangkuk. Bila dapat semangkuk, bagi kat Nabi SAW. Nabi ambil mangkuk yang berisi dengan susu tadi. Nabi minum. Bila Nabi minum, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Fasyariban Nabi hatta wartawaitu ana.
Nabi minum air tu aku yang hilang dahaga, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang minum air tu Nabi, tapi yang hilang dahaga aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Ini cinta. Yang minum kekasih tetapi yang hilang dahaga kita, ini tanda cinta. Melihat kekasih bahagia, itulah bahagia, ini cinta. Pada tahun ke-8 Hijrah, dia pegang tangan bapa dia yang mulia, Sayyidina Abu Quhafah. Nama Abu Bakar Siddiq bukan Abu Bakar. Nama Abu Bakar Siddiq asalnya Abu Ka'bah. Ditukar bila masuk Islam dengan Abdullah. Bila duduk dengan Nabi, orang yang paling ke depan dan yang sentiasa membenarkan. Sebab tu dipanggil Abu, bapa. Abu ni bapa. Sid Abu Bakar, apa nama Bakar? Bakar ni sentiasa cepat. Dalam bahasa Arab, bukra ni esok. Abu Bakar Siddiq yang sentiasa cepat, sentiasa ke depan. Pernah Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi tanya, man asbaha minkum sa'iman, hari ni siapa bangkit puasa? Abu Bakar Siddiq kata, ana ya Rasulullah. Man 'ada minkum al-yawma maridan, hari ni siapa bangkit yang hari ni dia bangkit dia ziarah orang sakit hari ni? Siapa? Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Man at'ama minkum miskinan, hari ni siapa bagi makan orang miskin? Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Man attabi'a minkum janazatan, hari ni siapa ikut jenazah, yang uruskan jenazah? Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. 4 perkara didahulukan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq paling depan. Apa kata Nabi? Majtama'anna fil imri illa dakhala al-jannah. Tak ada siapa yang menghimpunkan 4 tadi, semua amalan di dalam kehidupan seharian dia, melainkan syurga untuk dia. Abu Bakar Siddiq sentiasa ke depan. Sahabat nak potong, tak dapat nak potong. Kenapa? Kerana dia memiliki hati yang sepenuhnya untuk Allah dan Rasul. Dia tak simpan sikit pun untuk dia. Kegembiraan dia ialah kegembiraan Allah dan Rasul untuk dia. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hari ni kita suka nak buat apa yang kita nak, lebih daripada apa yang Allah dan Rasul nak. Lepas tu kita tanya, mana bahagia tu tak main-main lagi. Kita lari daripada menciptakan bahagia dan kita tanya mana bahagia. Tak ke pelik benda tu, tuan-tuan? Allah beritahu dalam Quran surah Al-Fath, huwallazi anzala as-sakinah, dialah Allah yang turunkan bahagia fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman, liyazdadu, untuk meningkatkan imanan ma'a imanihim, iman yang memang dah ada dalam hati dia, kata Allah. Tuan-tuan, Nabi orang yang paling bahagia. Nabi orang yang paling bahagia. Abu Bakar Siddiq, dia nak dapat bahagia tu apa yang dia buat? Dia ikhtiar untuk mencintai pemilik bahagia dan penyampai risalah pemilik bahagia, yakni Rasulullah. Tahun 8 Hijrah dia tarik tangan ayah dia, tuan-tuan, masuk Islam. Abu Quhafah nak masuk Islam. Buta dah masa tu. Abu Quhafah ni daripada Nabi hijrah, dia Abu Bakar keluar hijrah memang dah buta, tua. Sampai kat Nabi SAW, dia kata, wahai Abu Bakar, kenapa bawa dia mai sini, patut aku pergi sana? Dia orang yang telah lanjut usia, lagipun dia buta. Abu Bakar Siddiq kata, tak ya Rasulullah, yang lebih berhak untuk datang ialah dia, yakni ayahku yang aku kena bawa datang jumpa kau, bukan kau datang jumpa dia. Ini adab. Dan ketika tu Abu Quhafah nak isytiharkan keislaman dia, maka tak kala dia isytiharkan keislaman dia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis, Nabi tanya, wahai Abu Bakar, engkau menangis kerana kau terlalu gembira ayah kau memeluk Islam? Abu Bakar Siddiq kata, bukan ya Rasulullah, aku menangis bukan sebab tu. Aku menangis sebab aku teringat Abu Talib. Kalaulah Abu Talib yang masuk Islam hari ini, lebih aku gembira daripada ayahku sendiri masuk Islam. Kerana Islamnya ayahku mengembirakan aku, tetapi kalau Islamnya Abu Talib tu mengembirakan kamu ya Rasulullah, kegembiraan kamu itulah kegembiraan aku ya Rasulullah. Ini hubungan Nabi, hubungan mereka dengan Rasulullah, keimanan mereka. Sebab tu bila Nabi turun balik dari Isra wal Mi'raj, Abu Jahal nak hancurkan Islam. Abu Jahal bawa orang jumpa Abu Bakar Siddiq,
ceritakan Isra' Mi'raj pada Abu Bakar Siddiq supaya Abu Bakar Siddiq tolak peristiwa tu dan orang lain ikut menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq kata, sesungguhnya seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan lebih daripada ni pun aku percaya. Dan seandainya di depan aku sekarang ada satu benteng berwarna putih, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku, ya Abu Bakar, benteng tu hitam, akan ku kata, sadaqta ya Rasulullah, kamu betul, benteng tu memang hitam, walaupun benteng tu putih. Ini iman Abu Bakar Siddiq. Sebab tu dialah orang yang paling faham agama. Bila turun ayat yang kedua terakhir daripada Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, ayat ni mengembirakan semua para sahabat. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan ada masa tu, tuan-tuan duduk dengan Nabi ketika ayat ni turun. Ayat surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, hari ini aku sempurnakan ke atas kalian nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku redha Islam ni agama untuk kalian. Sahabat dengar ayat ni turun, tuan-tuan, sahabat punya seronok, tuan. Alhamdulillah, selesai dah, habis dah cerita ni, dan perjuangan dakwah ni dah selesai. Islam dah sempurna, hukum dah takkan turun lagi dah yang baru, segala-galanya telah selesai dah. Sahabat seronok. Ada seorang lelaki menangis teruk. Ada seorang lelaki menangis sangat teruk sampai sahabat pun tak faham siapa dia menangis. Siapa dia menangis? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sahabat tengok, wahai Abu Bakar, Islam menang, dah menangis siapa? Abu Bakar Siddiq beritahu, kalian ni tak faham ke? Bila sempurna dah agama ni, makna dia sempurna dah kerja kekasih kita, sempurna dah kerja kekasih kita. Ayat ni ialah tanda perpisahan kita dengan dia. Macam mana kita nak gembira ni? Ayat ni ialah tanda dia akan tinggalkan kita. Ayat ni ialah tanda kematian Rasulullah dekat dah. Sahabat bila dengar Abu Bakar Siddiq kata macam tu, baru mereka faham. Kenapa Abu Bakar Siddiq lebih faham pada sahabat yang lain? Kerana Abu Bakar Siddiq berkorban lebih pada sahabat yang lain. Dalam agama ni, siapa korban lebih, dia faham lebih. Siapa banyak korban, dia banyak faham. Siapa kurang korban, dia kurang faham. Siapa salah korban, dia salah faham. Siapa yang langsung tak korban, dia tak faham. Sebab tu bagi masa untuk agama, duduk dalam majlis ilmu. Ini ialah pelaburan kita untuk kefahaman agama, supaya kita melangkah di akhirat dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perang Tabuk ialah perang ghazwah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Nabi siapkan para sahabat 30,000 orang. Saya nak tutup dengan peperangan Tabuk ni. Tuan-tuan, 30,000 orang siap di kalangan para sahabat. Macam biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minta sahabat untuk infakkan harta mereka. Kerana dalam Islam, bi amwalikum wa anfusikum, harta dan diri kamu, bukan harta atau diri kamu, kan? Bukan harta atau diri. Pengorbanan perjuangan dalam agama ni ialah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kamu. Ada orang kata, alhamdulillah, settle lah, saya dah infak banyak dah, alhamdulillah, lepas settle lah. Tuan-tuan, bukan macam tu. Bagi harta belum settle, kita kena bagi diri kita untuk agama ni. Ini ialah kesempurnaan. Ini dia kemuncak dalam perjuangan, kemuncak dalam pengorbanan. Tuan-tuan, dalam perang Tabuk, Nabi minta sahabat korbankan harta mereka. Apa Sayyidina Umar kata? Sayyidina Umar kata, masa perang Tabuk berlaku, masa perang Tabuk nak jadi, masa Nabi minta kepada kami keluarkan harta untuk kami korban, ketika tu
kalaulah Abu Bakar Siddiq keluarkan seluruh harta dia sekalipun, dia takkan dapat lawan aku walaupun aku keluar separuh pada harta aku, kerana sekarang ni aku lagi kaya daripada dia. Dalam perang Tabuk ni tuan-tuan, Umar Al-Khattab lagi kaya daripada Abu Bakar Siddiq. Sebab tu Umar yakin, Umar kata kali ni pasti aku dapat kalahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam infak. Aku bagi separuh harta aku saja pun, kata Sayyidina Umar, dah dapat lawan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar bagi semua harta dia pun, dia takkan dapat lawan. Jadi Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab bagi separuh harta dia. Macam biasa, Abu Bakar Siddiq tak pernah bagi separuh-separuh untuk agama. Saya separuh-separuh pun tak bagi. Nak bagi separuh-separuh tu kita rasa macam lalu. Tuan-tuan, lalu ni bahaya pun. Ada seorang sahabat artis kita, saya tak mau sebut nama, kami ziarah dia masa hujung sebelum dia meninggal. Kita kata kat dia, abang, nanti kita ada program dekat sekian-sekian madrasah, nanti abang dah sihat ni, kita nak jemput abang untuk bersama dengan kami dalam program tu, boleh? Tuan-tuan, dia punya jawapan dia pendek, lalu. La ilaha illallah. Dia kata lalu. Dia kata insya-Allah dia okey juga, dia kata lalu. Rupanya tu takdir meninggal. Paling kurang kita ada niat, paling kurang kita ada keinginan. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagi seluruh. Sayyidina Umar terkejut kerana soalan Nabi dalam perang Tabuk tak macam soalan Nabi dalam perang-perang lain. Selalu Nabi akan tanya, kamu infak berapa? Kamu infak berapa? Kamu infak berapa? Kamu infak berapa? Biasa Nabi tanya soalan ni dalam perang-perang yang lain. Tapi perang Tabuk Nabi tak tanya, kamu bagi berapa? Tak. Nabi tanya, kamu tinggal berapa? Nabi tanya dekat sahabat, berapa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Sayyidina Umar kata, aku dengar je soalan Nabi macam tu, kalah lagi dah dengan Abu Bakar. Sebab apa? Umar tinggal separuh untuk keluarga dia. Ditanya pada Abu Bakar Siddiq, ma tarakta li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluarga engkau wahai Abu Bakar? Apa jawapan Abu Bakar? Taraktullaha wa rasuluh, aku tinggal cuma Allah Rasulnya. Abu Bakar kata, kalah lagi aku dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar kata, kalah lagi aku dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tak ada nak perlumbaan macam ni dalam masyarakat kita. Ada tak perlumbaan yang macam ni untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bukan lama dah, tuan-tuan. Kematian terlampau dekat dengan kita. Akan sampai masa kalla idza balagatit taraqi, roh akan sampai dekat gharar ni, roh akan sampai kat sini. Mati ni pasti. Mati tak ada kena mengena dengan apa-apa penyakit. Syarat untuk mati bukan kena kanser. Syarat untuk mati bukan kena gout. Gout dah mati, kena gout. Kan ada orang mati kena gout. Boleh mati ke kena gout, tuan-tuan? Syarat untuk mati bukan sakit. Syarat untuk mati bukan tua. Syarat untuk mati satu ya, syarat untuk mati hidup. Siapa yang hidup mesti mati. Siapa yang hidup mesti mati. Hatta malakatul maut, yang cabut nyawa, hak tu pun mati. Tuan-tuan buka dalam kitab Al-Khusyu' fi Salah, dalam bab yang terakhir, didatangkan sebuah kisah yang tak ada kaitan dengan solat. Ketika tu Sayyidina Jibril AS bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika tu mereka sedang tadarrus Al-Quran. Setiap tahun Nabi bertadarus dengan Sayyidina Jibril AS. Ketika tengah tadarus, fa'idhan syaqqatis sama', tiba-tiba langit terbelah. Fanazala malak, turun satu malaikat. Berdiri malaikat tu depan Nabi SAW dengan Jibril. Nabi kata, aku melihat Sayyidina Jibril makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sayyidina Jibril takut, apa benda ni? Kenapa ni? Malaikat apa ni? Nabi SAW pun tak tahu. Di saat malaikat tu berdiri di depan Nabi dan Sayyidina Jibril AS, malaikat tu kata, wahai Muhammad, aku ialah utusan Tuhanmu yang dihantar untuk membentangkan kepadamu dua pilihan. Sekarang pilih, nak jadi Nabi yang raja atau Nabi yang hamba. Tiba-tiba datang satu orang kat kita tanya, tuan nak jadi kaya ke nak jadi miskin? Masya Allah. Wish, apa salah jadi kaya? Boleh infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kan selalu kan macam tu kan. Dan berapa ramai orang yang kena tipu dengan dunia kerana agama, konon untuk agama, tapi hakikat kena tipu dengan dunia. Berapa ramai orang telah dihancurkan akhirat dia kerana dunia. Tuan-tuan, Nabi tak jawab soalan ni. Nabi tengok Sayyidina Jibril AS. Sayyidina Jibril bagi isyarat, ni hak nombor dua, pilih hak nombor dua.
Nabi yang hamba, dan Nabi telah memilih untuk jadi Nabi yang hamba. Kata Sayyidatuna Aisyah Ridha, lepas saja peristiwa tu, ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yawmain mutatabi'an hatta ghubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok, kata Sayyidatuna Aisyah, lepas peristiwa tu keluarga Nabi kenyang walaupun 2 hari berturut-turut, walaupun daripada roti yang diperbuat daripada barli sehingga Nabi wafat. Kerana Nabi yang pilih untuk hidup sebagai Nabi yang hamba. Tuan-tuan, malaikat apa yang turun ni? Jibril AS yang jadi kecil takut sangat ni. Tuan-tuan, Nabi tanya, wahai Jibril, siapa dia tadi tu? Kan engkau kelihatan begitu takut ketika mana dia turun. Jibril kata, wahai Rasulullah, ketahuilah malaikat tu tak pernah turun sebelum ni dan takkan turun lagi lepas pada ni. Itulah Israfil AS yang tunggu keputusan Allah untuk tiup sangkakala dan hancurkan segala-galanya. Tuan-tuan, sekali tu yang malaikat Israfil turun dari dunia ni, tuan-tuan, Nabi SAW dengar Jibril pun takut akan kehancuran ni. Jibril, malaikat yang cukup dahsyat, Jibril pun risau, Jibril pun takut kematian pasti akan datang. Walaupun pada Jibril pun akan mati, Mikail pun akan mati, Malakatul Maut pun akan mati, tapi mereka pun heran, kita hidup macam tak mau mati. Betul-betul kita bina dunia kita sehingga kita lupa nak saya sendiri, lupa nak bina negeri akhirat kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bukan lama, sikit lagi. Tuan-tuan, kita lahir seorang-seorang, kita mati ke dibangkitkan di depan Allah nanti pun seorang-seorang. Tuan-tuan, saya kadang-kadang terfikir, kalau saya mati hari ni, apa yang berubah daripada kehidupan dunia? Tuan-tuan, sama ya. Kalau kita mati hari ni, matahari tetap naik, akan naik esok belah timur lagi. InsyaAllah pokok durian yang akan berbuah tetap terus berbuah kalau datang musim ni. Takdir Allah, hujan turun tetap akan turun, tuan. Kita punya kematian takkan mengubah apa-apa daripada bahagian dunia. Yang rugi ialah kita yang belum bersiap sungguh-sungguh untuk akhirat kita. Bukan lama, sikit lagi peringatan ni untuk saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan untuk saya sendiri amal dan sampaikan. Dan tuan-tuan semua, insya-Allah kita siapkan diri kita untuk negeri akhirat seperti mana Nabi telah siapkan para sahabat. Mereka ialah orang-orang yang melihat akhirat, melihat dunia, sayup mata mereka ke negeri akhirat. Tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu penanda aras, boleh tak? Supaya balik ni kita sama-sama fikir sat. Satu orang tanya dekat Muhammad bin Munkadir, satu orang tabi'inul jalil. Dia mai Muhammad bin Munkadir kata, wahai Syekh, aku nak tanya, aku ni ahli dunia ke ahli akhirat? Muhammad bin Munkadir kata, kamu tanya satu perkara yang aku pun takut, keadaan diri aku ahli dunia ke ahli akhirat. Tapi tak apa, sebab kamu tanya, aku bagi satu penanda aras pada kamu. Kita duduk, tiba-tiba ada orang mai jumpa kita, orang bagi hadiah kat kita. Biasanya perasaan kita bila orang bagi hadiah kat kita, kita seronok. Ada tak orang main macam betul-betul dapat hadiah, nama kita dipanggil, tuan, teriak belakang, teriak ni sebab teriak sedih sebab dapat hadiah. Tak ada orang sedih dapat hadiah. Biasa orang dapat hadiah seronok sebab dapat hadiah. Kena cabutan betul untuk Al-Fat sebiji kan, nangis kan. Ya Allah, macam manalah aku boleh kena pula Al-Fat sebiji. Tak ada kan. Biasanya kita seronok dapat hadiah. Dah dapat hadiah, tiba-tiba ada orang main dan minta sesuatu kepada kita. Kita tak ada benda lain melainkan hadiah yang baru kita dapat tadi. Kita pun ambil hadiah ni, kita pun bagi kat orang tu. Kata Muhammad bin Munkadir, kalau kamu nak tahu kamu ahli dunia atau ahli akhirat, itu penanda arah dia. Kalau menerima hadiah tadi lebih kamu gembira daripada bagi hadiah tu, kamu masih ahli dunia. Kalau memberi hadiah kepada orang tadi lebih kamu gembira daripada kamu menerima, kamu ahli akhirat. Saya sendiri ni, kita nilaikan diri kita sampai hari ni, kita hak mana satu? Terus terang saya kata, saya masih hak nombor satu tadi. Saya minta maaf, saya nak usahakan supaya saya jadi hak nombor 2, menerima, memberi itu lebih kita seronok daripada menerima. Tabung masjid lalu, tabung lalu, dalam poket ada duit warna purple, lepas tu warna kelabu, warna merah, warna oranye, warna hijau, warna biru, duduk berselerak dalam poket ni. Allah kata, lalu pula dah depan ni tabung ni. Kalau bawa keluar, tengok, pilih, nampak sangat kedekut. Kalau cabut bubuh, takut warna purple. Cabut bubuh, kena warna purple. Seminggu tak tidur.
Susah duk fikir lah. Ya Allah. Tuan-tuan, cuba nak belajar, cuba nak belajar ikhlas, cuba nak belajar jadi ahli akhirat. Tekan hati, cabut-cabut, tak mau tengok lah. Bubuh. Keluar masjid, hati jadi resah, cek juga kan. Buka-buka sah warna purple. Bila sah warna purple, masa tu lah nak tersiap masjid sebab dia ikhlas RM10 lah. Nak minta balance lagi RM90 kan. Sedekah pun nak minta balance. Tuhan, ya Allah, ini keadaan umat ni. Ini keadaan saya yang masih lagi terikat dengan dunia. Macam mana kita nak sama level dengan para sahabat kalau hati kita masih lagi terikat dengan dunia? Disaksikan Abu Bakar Siddiq melepaskan hubungan dengan dunia, tak kala tu dunia sujud di bawah tapak kaki dia. Jangan risau nak lepas dunia kan, sebab janji Allah Ta'ala, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa dunia yang paling diharapkan, farraqallahu alaihi amruhu, Allah akan pecahkan urusan dunia dia. Wa faqrahu baina ainain, Allah akan letakkan kefakiran antara dua mata dia. Wa faqrahu baina ainain wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Allah bagi juga dunia tapi sekadar yang ditetapkan, tak ada tambahan. Nabi kata, wa man kanatil akhirati niyyatuhu, barang siapa akhirat tu paling dia niatkan, jama'allahu lahu amruhu, Allah akan himpun, susun urusan-urusan dunia, cantik dunia dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah masukkan kekayaan dalam hati dia. Wa atadhu dunya wa hiya raghimatun, dunia akan datang sujud tunduk di bawah tapak kaki dia. Semoga Allah jadikan kita ahli akhirat, dan semoga Allah Ta'ala pilih kita bersama Rasulullah SAW ke akhirat nanti insyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit lah, semoga amin daripada tuan-tuan dan puan pada malam yang kita tak tahu asbab doa siapa, asbab amin siapa. Allah Ta'ala terima doa kita pada malam ni. Kita tak tahu kiri kanan kita siapa dia orang yang dekat dengan Allah. Mungkin kita nampak dia biasa, tak ada apa, tapi takut-takut dia punya sebab. Allah Ta'ala terima doa kita semua malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, kami tak ada masa Nabi kena pukul, kami tak ada masa Nabi kena baling batu, kami tak ada masa darah Nabi bertakung di dalam kasut Nabi, kami tak ada ketika mana gigi Nabi patah di Uhud, kami tak ada ketika mana perut Nabi diikat batu di Khandaq, kami tak ada ketika Nabi diracun dekat Khaybar, kami tak ada ketika Nabi melalui kehidupan yang susah payah untuk hidayah sampai pada kami. Wahai Allah, kami hidup di zaman yang jauh daripada zaman hidupnya Nabi kami. Kami sedang berada di bucu-bucu kehidupan yang mana fitnah yang cukup besar dibentangkan di depan kami. Wahai Allah, kami angkat tangan yang berlumuran dengan dosa, kami bentangkan kepadamu segala masalah dunia dan akhirat kami, segala dosa-dosa yang kami buat. Wahai Allah, kalau Kau zahirkan pasti seluruh timur dan barat akan hitam dengan dosa ni. Wahai Allah, kami ketuk pintu rahmat keampunan Kau, tolong ampunkan dosa kami. Wahai Allah, ampun dosa kami. Wahai Allah, ampun dosa kami. Wahai Allah, ampun dosa mak ayah kami. Wahai Allah, ampun dosa anak isteri kami. Wahai Allah, ampun dosa guru-guru kami. Wahai Allah, ampun dosa umat ni. Wahai Allah, kami bergerak, kami berjalan, kami melihat seluruh manusia kat dunia ni. Wahai Allah, ada yang minum arak, ada yang berjudi. Wahai Allah, ada yang mati dalam keadaan tak mengenal Kau. Wahai Allah, wahai Allah, kerana kelemahan kami dalam dakwah, kerana kekurangan kami dalam menangis, dalam memohon hidayat pada Engkau. Ya Allah, umat ni sedang melangkah kaki-kaki mereka di tebing-tebing api neraka Engkau. Ya Allah, tolong ampunkan dosa kami atas kelemahan dakwah kami. Kami malu dengan Nabi, kami malu dengan para sahabat. Ya Allah, tolong gunakan kami untuk kerja agama ni sampai kami mati. Ya Allah, tolong sibukkan kami dengan dakwah, dengan saki-baki masa yang ada pada diri kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan kesibukan kami pada dunia yang akan menyebabkan kerugian akhirat kami. Kami takut, wahai Allah, bila sampai masa nyawa kami dicabut daripada diri kami, kami mati dalam keadaan kami jauh daripada Engkau. Wahai Allah, tolong terima kami, tolong terima umat ni, hidayat untuk umat ni. Wahai Allah, wahai Allah, kesiankan kami dan umat ni. Wahai Allah, apa Nabi
SAW minta kebaikan untuk umat ini, itu kami minta, wahai Allah, hidayah kau bagi ke seluruh manusia, seluruh alam, di seluruh dunia, wahai Allah. Wahai Allah, Nabi kami minta jauh, itu yang kami minta jauh, wahai Allah, wabak penyakit, bala bencana, perpecahan, permusuhan, pergaduhan, wahai Allah. Tolonglah jauhkan semua keburukan daripada kami, wahai Allah. Satukan hati-hati kami, satukan hati da'i-da'i seluruh dunia, satukan hati pemimpin-pemimpin kami, masukkan kerisauan agama dan akhirat dalam hati-hati kami dan umat ni, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.